Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita masuk ke soalan muka surat apa? Okey. Baik. Muka surat 96 Okey, ini semua muka surat 96 ni sebenarnya. Okey, muka surat 96 ni sebenarnya ialah soalan SPM 2016. Okey. Baik, soalan SPM 2016. Okey. Untuk soalan nombor 1, kita rujuk pergi terus kepada soalan nombor 1. Okey, soalan satu ini adalah soalan ketaksamaan. Okey, kalau pelajar-pelajar tengok, okey, soalan ketaksamaan ni. Ini dia ketaksamaan. Ada 3 ketaksamaan yang diberi di sini. Okey, ada 3 ketaksamaan. Okey, yang pertama, yang kedua dan yang ketiga. Okey, saya dah salin balik kat sini. Okey, yang pertama, yang kedua dan yang ketiga. Okey, sebelum kita pergi lebih lanjut kepada soalan ketaksamaan ini, okey, kita ingat balik pelajaran yang kita dah belajar sebelum ini. Okey, ini adalah nota yang telah saya bagi sebelum inilah. Okey, ada nota di mana Y di sebelah kiri dan X di sebelah kiri. Okey, alright. Kalau Y di sebelah kiri, maksud Y di sebelah kiri ini ialah contohnya sini. Tengok ketaksamaan ini. Maksudnya ini. Ini apa yang sebelah kiri ialah Y. Okey. Ni Y sebelah kiri. Okey, kalau Y di sebelah kiri, okey, dia menentukan bahagian lorikan atas ataupun lorikan di bawah. Okey, lorikan atas ataupun lorikan di bawah. Okey. Right. Okey, bagaimana nak tentukan sama ada dia lorikan atas ataupun lorikan di bawah? Berdasarkan ketaksamaan. Okey, ini ialah ketaksamaan bagi simbol lebih besar daripada, ataupun ini ialah lebih besar atau sama dengan. Okey, macam mana kita nak tentukan dia lebih besar? Kita tengok bukaan yang awal. Ini menunjukkan dia dah lebih besar. Okey, kalau dah besar bukaan dia, so ini adalah lebih besar. Okey, kalau ketaksamaan lebih besar dan lebih besar sama dengan, kita ambil lorikan bahagian atas. Okey. Okey, ini adalah ketaksamaan lebih kecil. Okey, lebih kecil atau lebih kecil atau sama dengan. Okey, macam mana kita tentukan dia lebih kecil? Tengok muncung dia. Bukaan dia ialah kecil. Macam tadi, bukaan dia besar. Ni bukaan dia kecil. So, dia lebih kecil atau lebih kecil atau sama dengan. Okey, lorikan yang kita kena lorek ialah bahagian bawah. Okey, itu jika Y di sebelah kiri ketaksamaan. Kita pergi ke kalau X sebelah kiri ketaksamaan. Kalau X sebelah kiri ketaksamaan, dia menentukan kanan ataupun kiri. Kanan ataupun kiri. Okey, bagaimana kita nak tentukan kanan ataupun kiri? Okey, ini macam tadi, ini ialah ketaksamaan lebih besar. Ini lebih besar atau sama dengan. Okey, dia menentukan bahagian kanan bagi X di sebelah kiri ketaksamaan. Okey, kalau ketaksamaan ini ialah ketaksamaan lebih kecil ataupun lebih kecil sama dengan. Dia menentukan bahagian di sebelah kiri. Okey, kita kena lorek di bahagian sebelah kiri. Okey, kita berbalik kepada soalan tadi, soalan nombor 1. Okey, ada 3 ketaksamaan di sini. Okey, ada 3 ketaksamaan. Okey, ini ialah lebih besar. So, ini ialah Y di sebelah kiri. Kalau Y di sebelah kiri, kita tengok bahagian atas ataupun bawah. Dan simbol ketaksamaan ini ialah lebih besar. So, lebih besar ialah kita tentukan lorikan atas. Okey, bahagian atas. Okey, ini juga kita pergi ke ketaksamaan yang kedua, Y di sebelah kiri dan ketaksamaan dia adalah lebih besar. So, masih lagi bahagian atas. Okey. Dan last sekali ialah Y di sebelah kiri. Okey, dan ketaksamaan ini adalah lebih kecil. So, kita tentukan dia bahagian bawah. Okey, habis untuk ketaksamaan. Okey, seterusnya
kita pergi ke graf kita tu tadi. Okey, graf ini dia. Ni dia graf dia. Okey, kalau nak tentukan, okey, memandangkan di sini ada 3 ketak samaan. Kalau ada 3 ketak samaan bermaksud kena ada 3 garisan. Okey, kena ada 3 garisan. Tapi dalam kes ini cuma ada 2 garisan. Ketak samaan yang manakah yang tiada dalam graf? Okey, ketak samaan yang tiada, okey, kita tengok y sama dengan negatif 3x tambah 6 sudah ada. Okey, ini sudah ada. 3x tambah 6 sudah ada, ni dia. Okey, y sama dengan lebih besar x tambah 1. Ni pun sudah ada. Dan yang ketiga, y lebih kecil atau sama dengan 5. Okey, 5. So, ini yang tiada. Ini yang kita kena cari. Di mana y 5? Kita pergi ke y, kita pergi ke 5. 5 ialah antara 4 hingga 6. Ini sini 5. So, garisan apakah yang kita kena buat? Garisan padu ke ataupun garisan putus-putus? Okey, garisan yang kita kena buat ialah garisan padu. Mengapa? Sebab ketak samaan ini ada sama dengan. Kalau ada sama dengan, dia adalah garisan padu. Kalau dia tidak ada sama dengan, contohnya ketak samaan yang kedua ni, dia tak ada sama dengan. So, dia adalah garisan putus-putus. So, kita lukis garisan y sama dengan 5. Okey, untuk y sama dengan 5. Okay, kita pergi y 5. 5 yang ada di sini. Okey, saya buat garisan padu tadi. Okey, kalau lukis guna pensel. Guna pensel. Jangan guna pen. Okey, lukis kena guna pensel. Jangan guna pen. Okey, next. Langkah seterusnya ialah kita kena tentukan lorekan tersebut. Okey, bagaimana kita nak tentukan lorekan tersebut? Okey, terlebih dahulu saya tulis setiap bahagian. Okey, bahagian maksud saya ialah sini jangan, bawah ini pun jangan. Okey, setiap bahagian saya tulis nombor. Tengok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Setiap bahagian saya lukis nombor. Okey, seterusnya kita pergi ke ketak samaan yang pertama. Ketak samaan yang pertama y lebih besar. Kita kena lorek bahagian atas. Mana y sama dengan negatif 3? Ini dia. Ini garisan dia. So, kita kena lorek bahagian atas. Kalau kita kena lorek bahagian atas, kita tutup bahagian atas. Okay, kita tutup bahagian atas. Okay, kita padam. Yang tidak berkenaan. Bahagian bawah tu lah saya padam. Sebab kita nak lorekan atas saja. So, kita padam bahagian bawah. Tinggallah ini tinggal. Okey, seterusnya ketak samaan yang kedua. Y lebih besar ataupun X tambah 1. Mana garisan dia? Ni dia garisan dia. Dan kita kena ambil bahagian atas. Kita kena lorek bahagian atas. So, saya tutup bahagian atas untuk garisan ni. Ni garisan dia. Saya tutup bahagian atas. Okey, tutup bahagian atas. Padam. Padam. Okey. Right. Dan last sekali ialah ketak samaan y lebih kecil atau sama dengan 5. Okey, mana garisan dia? Ini dia. Okey, kalau sebaiknya kita labelkan ini ialah y sama dengan 5. Okey, y sama dengan 5. Kita kena ambil bahagian lorekan bahagian bawah. So, kita tutup bahagian bawah. Tutup bahagian bawah. Okey, kita padam yang tidak berkenaan. So, kawasan yang tertinggal itu cumalah bahagian 5. Okey, bahagian 5. So, saya lorek. Okey, bahagian 5. Siap. Okey, siap untuk soalan nombor 1. Okey, kita sambung lagi kepada soalan nombor 2. Kita sambung lagi untuk soalan nombor 2. Ini adalah persamaan kuadratik. Okey, jika nampak 2 ini, okey,
Okey, 2 ini jika nampak pecahan kedua-duanya, apa yang perlu buat ialah kita buat darab silang. Okey, kita buat darab silang. Okey. Okey, saya tulis balik soalan sini supaya senang nampak. Baik, saya tulis. Okey. Okey, saya akan buat darab silang. Okey, macam mana darab silang? Okey, macam ni. Okey. So, saya tulis balik sini. Okey, negatif 2. Buat kurungan. Baik. Tulis darab silang. 3x tolak 1. Sama dengan, untuk bahagian kanan, saya salin x. Buat kurungan. Okey. 3x tolak 5. Ini maksudnya darab silang. Okey, yang bahagian kiri bawah ni kita bawa ke kanan. Bahagian bawah untuk kanan kita bawa ke kiri. Okey, ini darab silang. Okey, seterusnya. Okey, sebenarnya baru pergi ke langkah yang pertama. Masih ingat langkah pertama? Okey, langkah pertama ialah pertama, jika ada kurungan, kita perlu darab ke dalam. Ataupun kita panggil sebagai kembangkan. Okey, right. Ataupun jika nampak per, apa perlu kita buat? Kita kena darab yang per tadi. Kena darab yang per tadi. Right. Okey, itu langkah pertama. Okey, macam ini cuma ada kurungan. So, kita kena darab ke dalam. Satu persatu. Okey, saya darab Negatif 2 darab 3. Apa? Negatif 6x. Okey, lepas itu negatif darab negatif, positif. 2 darab 1, 2. Macam itu. Okey, ini salin balik sama dengan. Okey, seterusnya ialah ini pula. X darab 3x akan jadi 3x kuasa 2. X darab 3x ialah 3x kuasa 2. Okey, ini pula. X darab negatif 5 akan jadi negatif 5x. Okey, selesai. Okey, nombor langkah yang pertama. Okey, langkah yang kedua. Okey, langkah kedua, apa perlu kita buat? Langkah kedua ialah kita kena pindah semua sebelah kanan ke sebelah kiri. Maksudnya, jadikan sebelah kanan kosong. Okey, pindah semua sebelah kanan ke sebelah kiri. Maksudnya di sini jadikan sebelah kanan kosong. Okey, tengok Ini dia. Okey, sekarang ni yang kena pindah ialah sebelah ini. Sebab di sebelah kanan. Okey. So yang sebelah kiri ni kita salin je balik. Salin je balik. Okey, lepas tu kita pindah. Okey, ini kalau tiada operasi, iaitu dia tidak menunjukkan positif ataupun negatif, sebenarnya dia ialah positif. Apabila kita pindah, dia akan jadi negatif 3x kuasa 2. Dia pindah. Dan apabila negatif ini dipindahkan sebelah kiri, dia akan jadi positif 5 tambah 5x. Sama dengan apa? Sama dengan kosong. Tengok. Semua pindah. So, sebelah kanan jadi kosong. Settle perpindahan. Okey. Next ialah langkah seterusnya ialah langkah nombor 3. Okey, langkah nombor 3 ialah kita kena susun. Susun dalam ax kuasa 2 tambah bx tambah c sama dengan kosong. Okey, susun ax kuasa 2 tambah bx tambah c sama dengan kosong. Okey, saya susun
Okey, saya susun. Okey, yang pertama ialah AX kuasa 2. Masa tu AX kuasa 2 ialah negatif 3X kuasa 2. Negatif 3X kuasa 2. Okey. Ada lain? Ni dah. Okey, sudah. Okey, seterusnya ialah BX. BX ialah yang ada X. Okey, yang mana satu yang ada X? Ini dia. Kena bawa depan dia sekali ialah negatif 6X. Okey, ada lagi BX? Ada. Iaitu tambah 5X. Itu ialah BX. Okey. Dan C. C ialah yang tiada X. Yang mana satu yang tiada X? Tambah 2. Sama dengan kosong. Kita dah susun. Sudah. Selesai susun. Nombor 4. Nombor 4 ni ada beberapa langkah lah. Okey. Pertama ialah kita kena selesaikan. Okey, selesaikan sekawan. Okey, kita kena selesaikan yang sekawan ni dahulu. Bagaimana kita nak selesaikan sekawan? Tengok ni. Ini adalah yang sekawan dia. Mengapa sekawan? Sebab okey, ini adalah sekawan kerana apa? Kerana kedua-dua untuk ini ialah mempunyai X. Okay, yang ini single. Kalau single kita salin je balik. Okey, kalau single kita salin balik. Yang sekawan itu kita kena selesaikan. Okey, bagaimana kita nak selesaikan? Kita guna kalkulator je lah. Okey, tengok Okey, kedua-dua kawan ini mempunyai unknown X. Lepas tu kita selesaikanlah. Kita tekan kalkulator negatif 6. Kita buat atas sikit Okey, negatif 6 tambah 5. Negatif 1. So tulislah negatif 1. Okey, seterusnya. Selepas kita selesaikan sekawan tadi, kita kena buat apa? Kita kena pastikan A tadi, A yang ada X kuasa 2 tadi, ialah nilai positif. Okey, pastikan yang A tadi ialah nilai positif. Kita tengok A sini. Adakah A ini nilai positif? Tidak. Okey, A ini bukan nilai positif. So, apa perlu kita buat ialah kita tukar kepada nilai positif. Okey, bagaimana kita sebenarnya ialah darab negatif. Okey, contohnya negatif dan negatif, dia akan jadi positif lah. Dia akan songsang. 3X kuasa 2. Okey. Okey, kalau ni negatif, dia akan jadi positif. Positif apa? 1X. Okey. Next ialah, kalau ni positif, dia akan bertukar, songsang, dia akan jadi tolak negatif kosong. Dia akan berlawan. Negatif akan jadi positif, the positif akan jadi negatif. Itu kita darab negatif sebenarnya. Dia akan lawan. Okey, langkah seterusnya ialah nombor 5. Nombor 5 baru kita buat K2 kurungan sama dengan kosong. Lepas tu buat X sama dengan X sama dengan. Buat 2 kurungan sama dengan kosong, X sama dengan X sama dengan. Kita buat di sini. Okey, 2 sama dengan kurungan sama dengan kosong. Bawah dia X sama dengan X sama dengan. Dan baru kita selesaikan terus. Kita selesaikan. Bagaimana kita nak selesaikan? Kita just guna kalkulator. Okey, macam mana kita nak guna kalkulator? Terlebih dahulu, saya akan tulis guna pensel. Ini ialah A, B, C. Kita tahu A lah depan X kuasa 2, B lah yang ada X, depannya X, dan C yang tiada X. So, kita akan belajar bagaimana hendak menekan kalkulator. Tekan Okay. Ikut sesama
Okey, tekan mod 3 kali. 1, 2, 3. Dia akan muncul EQN. Ini awak tekan nombor 1. Tekan nombor 1. Okey, inilah unknown. Unknown maksudnya ada dua unknown. Sama ada X, Y. Tapi ini hanya cuma ada satu unknown. So, bukan ini yang kita guna. Kita guna sebelah kanan. Tekan kanan bulatan ni. Dia akan tulis degree. Degree bermaksud kuasa. Kuasa yang tertinggi di sini ialah kuasa 2. Okey, kuasa 2. So, kita tekan nombor 2. Okey, A. A ialah berapa? A ialah kita tengok A ni ialah 3. Okey, kita tekan 3. Okey, A ialah 3 sama dengan B. Dia akan tanya B. B ialah apa? B ialah 1. Okey, kita tekan 1 sama dengan. Okey, next ialah kita tekan C. C ialah berapa? Negatif 2. Kita tekan negatif 2. Negatif 2 sama dengan. So, kita dapat 0.6666. Ni macam mana nak tukar ni? Okey, apa perlu kita buat? Tekan shift, tekan ABC. Itu dia. So, jawapan dia ialah 2/3. Kita tulis. Okey, ini adalah 2/3. Okey, yang kedua. Okey, yang kedua sama dengan lagi. Kita tekan sama dengan lagi. Kita akan dapat negatif 1. Negatif 1. Okey, kita masukkan ke dalam kurungan. Bagaimana kita nak masukkan kurungan? Okey, yang ini senang sikit. Kalau negatif, kita buat yang senang dahulu. X negatif, dia akan jadi positif. Dia akan songsang. Sebab dia pindahkan sebelah kiri. How about yang ni? Okay, kita buat X dahulu. Ni positif kan? Dia akan jadi negatif 2. 3 letak mana? Kita 3 kita letak di hadapan. 3 tu kita letak di depan. Itu jawapan dia. Selesai sudah untuk soalan nombor 2. Okey. Alright. Terima kasih.